Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala thumma dhul adah wa hiya al indal khalil wa sibawayh للام وحدها خلافا للأخفش وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة وجاء القاضي أو للجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم وجعلنا من الماء كل شيء حي أو لاستغراق أفراده نحو وخلق الإنسان ضعيفا au sifatihi nahu zaidun ar-rajul. Baik, perbahasan masih lagi pada isim-isim ma'rifah. Jadi isim ada nakirah, ada ma'rifah, terbahagi kepada dua. Dan isim ma'rifah terbahagi kepada 6. Ada 6. Yang pertama isim dhamir. Yang pertama isim dhamir, kita dah bahaskan dah. Dan yang kedua isim alam, dan kita dah bahaskan juga pembahagian-pembahagian dia dan sebagainya. Kemudian isim isyarah. Yang keempat isim mausul. Dan sekarang ni yang kelima, iaitu isim yang ada padanya alif dan lam. Dan yang keenam isim yang diidhafatkan kepada isim makrifah. Jadi cukup semua 6. Jadi kita masuk pada yang kelima. Jadi pada matan, pada syarahnya hari itu dia sebut dah, disebutkan isim makrifah 6, disebutkan yang pertama dhamir, kemudian diatafkan dengan summa. Jadi summa ni ataf sana dah, ataf pada dhamir. Makrifah apa ni, wal makrifatu sittatun, lepas tu wahiyya ad-dhamir. Yang pertama, lepas tu summa alam, summa sampailah ni summa al dzul adah. Maksud dzul adah, dzul dengan sahibul adah, iaitu isim yang ada alif lam. Isim yang ada alif lam. Baik, sebelum anda masuk tu anda syarah luar dulu dah. Baik. Jadi ni yang kelima, isim yang ada padanya alif lam. Ini termasuk dalam isim-isim makrifah. Baik. Kemudian dalam ni akan diperbahaskan pembahagian al nanti terbahagi kepada berapa. Tapi sebelum tu ada berkenaan dengan al, di situ berlaku khilaf para ulama. Adakah yang mentakrifkan isim tu lam itu ataupun al tu sendiri? Dia faham kan? Dia faham? Adakah yang akan ada alif lam? Jadi yang mentakrifkan tu lam ataupun alif lam. Jadi di sini dalam matan disebut wahya al indal khalil wasibawih lallamu wahdaha. Dia kata zul adah. Adah tu apa dia? Adat tu, iaitu wahya al adah tu al indal khalil dan sibawih. Di sisi khalil dan sibawih. Sibawih dan guru dia kedua-duanya cakap al lam wahdaha. Ni sebut dalam matan macam ni. Lagi syarah lain. Lagi kita akan tengok syarah lain. Khilafan lil akhfash. Bersalahan apa ni aku cakap macam ni, aku khilaf akan akhfash. Wa takunu lil ahdi. Kita tengok syarah. Dan alif lam tu al adah, iaitu al tu wa takunu lil ahdi, adalah dia tu lil ahdi. Kadang alif lam tu dinamakan alif lam lil ahd. Contohnya fi nahu fi zujajatin az-zujajatu wa ja'al qadi.
Dia bawa datangkan dua contoh sebab alif lam lil ahdi dia bahagikan dalam ni terbagi kepada dua. Alif lam lil ahdi zikri dengan alif lam lil ahdi zihni. Okay. Itu secara apa ni ijmal dulu. Kita lalu matan. Au lil jins ataupun alif lam tu lil jins ka ahlakan nasad dinar wad dirham wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ni alif lam di sini alif lam lil jins dengan mana jins. Dan satu lagi au listighraqi afradihi ataupun alif lam lil istighraq. Ada tiga lah, alif lam lil ahdi, alif lam lil jins dengan alif lam lil istighraq. Nahu wa khuliqal insanu dha'ifa au sifati, yakni au listighraqi afradihi au sifatihi. Nahu zaidun ar-rajul. Jadi anda akan tunjukkanlah perbezaan antara alif lam ni. Baik. Kata syarah rahimahullah, an-naw'ul khamis min anwa'il ma'arif dzul adah. Nau' yang kelima daripada jenis-jenis ma'rifah adalah dzul adah, iaitu alif lam itulah. Nahu al-farasi wal ghulami, seperti kata al-faras dan juga al-ghulam. Farasun isim nakirah, masuk alif lam dia jadi ma'rifah. Al-ghulam asal dia ghulam tanpa alif lam, lepas tu masuk alif lam jadi ma'rifah. Kemudian kata syarih wal masyhur bainan nahwiyyin annal mu'arrifa al indal khalil wal lam wahdaha inda sibawih. Kan beza tak dengan matan? Dalam matan dia kata apa? Dalam matan dia kata apa ni, al mu'arrif tu al di sisi khalil dan sibawih. Tiba-tiba dalam syarah dia kata yang masyhur di antara nahwiyin al mu'arrif tu adalah al di sisi khalil dan lam sahaja di sisi sibawih. Jadi ni yang apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muallik Syekh Muhammad Muhyiddin disebut dekat bawah tu, dia kata hadzal ladzi dzakarahu syarihu huna ghairu ma dzakarahu fil matni. Apa yang syarih sebut di sini bukan yang disebut di dalam matan. Matan sebut lain. Matan sebut kata di sisi khalil dan sibawih al itu adalah mu'arrif. Dalam syarah sebut di sisi khalil al, di sisi sibawih lam sahaja. Beza kan? Baik. Lepas tu dia kata wa ma zakarahu huna huwal ma'ruf indan nuhah an sibawih. Dan apa yang disebut di sini, yang syarah sebut di sini, maknanya al mu'arrif tu adalah al di sisi khalil dan lam di sisi lam sahaja di sisi bawih. Inilah yang ma'ruf di sisi para ahli nahwu daripada sibawih. Jadi dia datangkan kalam panjang di situ. Khulasahnya ulama ada dua jalanan. Maknanya sebahagian ulama faham kalam sibawih, kalam Syekh Sibawih ini, fahamnya al itu mu'arif. Ni faham kan? Sebahagian lagi faham lam tu saja mu'arif. Maknanya bukannya Sibawih ada dua mazhab. Faham tak? Macam contoh Imam Syafi'i, dia ada mazhab qadim, ada mazhab jadid. Mazhab qadim dia cakap lain, mazhab jadid dia tukar fatwa dia. Jadi ada dua mazhab. Adapun dalam masalah ni Sibawih dia tak ada sebut dua perkataan. Maksudnya dia kata satu dia kata al, satu dia kata lam. Bukan macam tu, tapi dia sebut satu perkataan. Tapi orang yang faham ada dua kefahaman dekat sini. Dia kata ikhtilafu fahmin. Sebahagian faham kata maksud dia adalah al. Sebahagian kata faham maksudnya lam. Dia faham kan? Jadi bukan dua mazhab. Walidzalika tarra al-allamah As-Saja'i ataupun As-Suja'i, yang tak pasti. Itu boleh tengok lain. An yaktuba ala ibaratil matni ma nassuhu ay fi ahadil qawlaihi wa qawlihi ay fi ahadil qawlaihi wa qawluhu al-akhar innaha lam wahdaha.
Nampak? Syekh Allamah As-Saja'i ni dia tulis dalam ibarat matan nas dia, apa ni, syarah dia, dia tulis macam mana? Ai fi ahadil qaulaih. Malam masalah Sibawayh ni, dia kata Sibawayh ada dua qaul. Dia kata Sibawayh ada dua qaul. Satu qaul kata al, satu qaul kata lam saja. Okey. Wa huwal masyhur inda duha inda Sibawayh. Ini kalam As-Saja'i. Wa huwal masyhur inda nuha an Sibawayh. Ini masalah al-mu'arif tu hanya lam sahaja. Wa aqulu, dan aku kata, ni kata mu'allik Syekh Muhammad Muhyiddin, fa Ibnu Hisham qad sannafal matna mu'tamidan ala ma naqalahu Ibnu Malik an Sibawayh min annahu muwafiqun lil Khalil. Syekh Ibnu Hisham dia karang matan, hal keadaan dia tu dia iktimadkan di atas apa yang dinakalkan oleh Ibnu Malik daripada Sibawayh, bahwasanya Sibawayh dia muafakat dengan guru dia Khalil. Yang mentakrifkan tu adalah al, bukannya lam. Okey. Summa badalahu an yukhalifa dhalika i'timadan 'alal masyhur bainan nuha an Sibawayh. Waktu dia karang matan, kan matan dulu baru dia karang syarah. Ni dia karang matan, dia iktimad atas apa yang dinakalkan oleh Ibnu Malik. Jadi bila dia nak tulis syarah, nyata kepada dia menyalahi yang apa yang dia iktimad tadi tu. Lepas tu dia tulis apa yang masyhur antara nuhah. Yang masyhurnya di sisi para nahu daripada Sibawayh kata lam sahaja. Sebab tu dalam syarah lain, dalam matan lain. Sebab matan syarah dia tulis selepas matan. Lepas dia tulis matan, lepas tu boleh syarah pula. Lepas tu kata syekh kita lagi, falaisa li Sibawayh ra'yani kama tawahhamahu kama tuhimuhu ibaratus Saja'i. Jadi bukanlah bagi Sibawayh itu dua pendapat seperti mana memberi waham akannya oleh ibarat Syekh As-Saja'i. Jadi dia bukan ada dua kaul, ada satu kaul dia. Walakin an-naqlu mukhtalafun fihi. Tapi nakal tu yang diperselisihkan. Yang ni nakal kata al, yang ni nakal kata lam. Berselisih pada nakal. Wa wajhu hadzal ikhtilaf ikhtilaful ulama fil ma'na alladhi yufhamu min kalamihi. Dan jalan perselihan ini adalah perselihan ulama pada makna yang difahami daripada kalam Sibawayh. Fa huwa ikhtilafu fahmin la ikhtilafu madhhabin. Jadi ini bukan khilaf mazhab. Bukannya kata dia ada dua pendapat. Bukan. Satu perkataan tapi dipaham lain. Yang ni faham satu, yang ni faham satu. Yang lain. Baik. Jadi apa yang ada dalam syarah ni tak salah. Betul dah. Kemudian dia kata wa naqala Ibnu Usfur al-awwal wa naqala Ibnu Usfur al-awwal, yani al tadi tu, an Ibni Kaisan. Dia dinakalkan daripada Ibnu Kaisan. Watsani an baqiyatin nahwiyin, dan yang kedua dinakalkan daripada ulama-ulama nahwu yang lain. Baki-baki ulama nahwu yang lain. Wa naqalahu ba'dhum anil Akhfash, dan sebahagiannya menakalkan yang kedua ni sebagian ulama daripada al-Akhfash. Wa za'ama Ibnu Malik annahu la khilafa baina Sibawayh wal Khalil fi anna al-mu'arrifa al. Dan Ibnu Malik dia dakwa bahwasanya tidak ada khilaf antara Sibawayh dan Khalil pada bahwasanya yang memakrifahkan tu adalah al tu. Dia dakwa tidak ada khilaf. Wa qala, dan kata Ibnu Malik lagi, wa innamal khilafu bainahuma, hanya saja khilaf di antara keduanya, antara Sibawayh dan Khalil, fil hamzah, pada hamzah tu. Azaidatun am asliyah. Hamzah ni lah dekat al tu. Hamzah ni hamzah zaidah ke ataupun hamzah asliyah. Hamzah qata' ke hamzah wasal?
Yang ni khilaf antara dua. Lepas tu wastadalla tu tengok kitab dia lah, tengok kitab Ibnu Malik. Semua ni dinakalkan di sini. Dia kata Ibnu Malik dakwa begitu. Dan tengok dia di bawah apa ni, wajah dalil dia, istidlal dia, tengok di sana. Wastadalla ala zalika bimawadhi'a awradaha min kalami Sibawayh. Dan telah istidlal dia atas yang demikian itu dengan di beberapa tempat yang didatangkan daripada kalam Sibawayh. Jadi bawah ni pun disebut Ibnu Malik kata al-hamzah indal khalil asliyah. Al-hamzah indal khalil asliyah. Itu hamzah asal. Dan di sisi Sibawayh hamzah tu hamzah zaidah. Itu hamzah wasal. Adapun di sisi khalil hamzah qata'. Baik, kita tak panjang-panjanglah situ nak bagi tahu sini. Dia tengok dalam Hasyiah Ibn apa ni? Hasyiah apa? Hasyiah bin Najjar. Dalam tu ada lah tak silap. Kalau kata hamzah qata', sebab apa kata hamzah qata'? Baca kita sebut al-baitu. Al-baitu. Tapi bila sambung tak baca pula. Kalau hamzah qata' mesti kena baca. Faham kan? Kalau hamzah qata' mesti dibaca. Tapi ni tak dibaca. Betul kalau kata hamzah wasal, di depan di permulaan perkataan berbaris pula. Baris atas tu al. Jadi adalah dan dijawablah ada kenapa apa ni tak dibaca dan sebagainya, tu dia tengok di sana. Baik. Cuma kata mu'allik Syekh Muhammad Muhyiddin, dia kata was-sahih indi qaulu al-Khalil. Itu dia datangkanlah kenapa dia cakap pendapat Khalil itu yang sahih. Iaitu al tu alif lam al pada alif lam itu asliyah, bukannya zaidah. Wa talkhisul kalam anna fil mas'alati salasata madhahiba. Orang kata khulasah kalamnya apa ni, pada masalah ni ada 3 mazhab. Ahaduha annal mu'arrifa al wal alifu aslun ataupun wal alifa aslun, boleh juga. Jadi ada 3 khulasahnya, kita buat orang kata panggil apa, kesimpulannya ada pada masalah ni 3 mazhab. Mazhab yang pertama yang memakrifahkan itu adalah al, dan alif pada al itu merupakan alif yang asliyah. Wasani, mazhab yang kedua, annal mu'arrifa al mu'arrif tu al juga, tapi alif tu zaidah, wal alifa ataupun wal alifu zaidatun. Ats-tsalisu, yang ketiga, mazhab yang ketiga, annal mu'arrifa al-lam wahdaha. Mazhab yang ketiga, lam tu saja yang memakrifahkan. Wal ihtijaju li hadhihi al-madhahib yastad'i tatwilan la yaliqu bi hadzal imla. Baik, jadi dia tak panjang-panjanglah. Adapun hujah-hujah ni mazhab pertama, mazhab kedua, mazhab ketiga tu, mendorong kepada jadi panjang. Tak layaklah bagi kitab ni. Kita tengok kitab lain. Baik, habis dah situ. Sekarang ni baru kita nak masuk pembahagian al. Jadi pembahagian al terbagi kepada 3 bahagian. Di dalam kitab ni Syekh kita bahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama al lil ahdi. Yang kedua al lil jins, alif lam lil jins. Dan yang ketiga alif lam, alhamdulillah,
lil istighraq. Baik. Jadi al terbagi kepada 3. Alif lam ataupun al lil ahdi, al lil jinsi, al lil istighraq. Kemudian al lil ahdi terbahagi kepada 2. Yang pertama al lil ahdi az-zikri, dan yang kedua al lil ahdi az-zihni. Yang ni yang disebut dalam kitab ni lah. Hari tu kita ada sebut satu lagi, siapa ingat? Yang ketiga. Tapi dalam kitab ni tak sebut. Alif lam lil ahdi. Al-huduri. Baik. Boleh no? Biar. Baik, yang pertama alif lam lil ahdi az-zikri. Yang pertama al-ahdi ni apa? Al-ahdi ni kita kata maklum. Dengan mana al-ilm. Maknanya alif lam yang maklum. Maklum, satu maklum pada sebut, satu maklum pada zihin, dan satu lagi maklum pada hudur. Baik. Yang pertama alif lam lil ahdi az-zikri. Alif lam lil ahdi, alif lam yang maklum pada sebut. Yang ni yang kita terjemahkan sebagai apa ni, alif lam yang datang selepas kena dekat itu kat satu kalimah yang sebelum tu disebut dengan ketiadaan alif lam, kemudian kali kedua disebut ada alif lam. Maknanya didahului sebut satu objek itu ataupun sesuatu perkataan. Contohnya ja'ani dhaifun fa akramtu ad-dhaifa. Maknanya telah datang kepada aku seorang tetamu. Yang ni isim nakirah. Ini isim nakirah, tak ada alif lam. Fa akramtu ad-dhaifa, lalu aku pun memuliakan dhaif yang ada alif lam. Maksudnya apa? Lalu aku memuliakan dhaif apa ni, tetamu tersebut. Ataupun tetamu tersebut tetamu yang tersebut tadi di belakang ni. Ataupun kita terjemahkan dengan tersebut ataupun itu. Lalu aku memuliakan tetamu itu ataupun tetamu tersebut. Alif lam yang macam ni dinamakan alif lam lil ahdi zikri. Faham tak? Dia dah ada sebut dah sebelum. Objek ataupun satu kalimat tu dah disebut dah sebelum tu, hal keadaan dan nakirah, kemudian disebutkan sekali lagi dengan alif lam. Jadi yang kedua, yang disebut pada kali kedua tu adalah yang pertama. Diri yang pertama. Boleh faham? Okey.
Contoh lagi kita kata, dia kata ra'aitu kitaban fil maktabah fa akhadtul kitaba. Ra'aitu kitaban, aku telah melihat satu kitab di maktabah, lalu aku ambil kitab itu. Ataupun lalu aku ambil kitab tersebut. Yang ni fa akhadtul kitabal madhkur. Lalu aku ambil kitab yang tersebut pada yang pertama kali tu. Macam ni, ja'ani dhaif fa akramtu dhaif, ai fa akramtu dhaifal madhkur. Dhaif yang tersebut. Ini lah pertama tu. Dia yang pertama. Itu dinamakan lil ahdi az-zikri. Boleh faham yang ni ya? Ini mudah kan? Baik, yang kedua lil ahdi az-zihni. Alif lam lil ahdi az-zihni, dia maklum. Alif lam bagi suatu perkara yang maklum, dan maklum ni dalam akal. Dalam akal kita antara orang yang bercakap dan pihak yang kedua. Tak kiralah sama pihak kedua tu seorang ataupun lebih. Dan dia tidak didahului sebut seperti mana alif lam lil ahli zikri. Alif lam lil ahli zikri, kita dah sebut dah satu perkataan tu kan, objek ataupun satu perkataan tu. Lepas tu kita sebut sekali lagi dengan ada alif lam. Tapi yang kedua tak. Kita datang contohnya antara ana dengan sahabat ana. Lepas tu ana cakap ja'al ustaz. Ustaz tak disebut lagi. Tiba-tiba ana datang kat sahabat ana tanya, ja'al ustaz. Ana tanya, adakah ustaz telah datang? Ada tak perkataan ustaz disebut sebelum ni? Tak disebut. Tiba-tiba datang ada alif lam. Alif lam ni lil ahdi zihni. Ustaz apa? Ustaz yang maklum. Maklum di mana? Maklum dalam ni. Maklum di sisi ana dan maklum di sisi pihak yang kedua. Mukhatab. Jadi ustaz yang tertentu. Ustaz yang maklum pada zihin. Ai hal ja'al ustadzu al-ma'lum zihnan. Ataupun pergi ke mahkamah, hal ja'al qadi. Adakah qadi telah datang? Ni qadi mahkamah. Contohnya kita baca hadis qalan nabi sallallahu qalan nabi. Nabi mana? Jadi maklum di sisi kita orang Islam ni bila sebut qalan nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah pula kita datangkan selepas tu dengan selawat dan salam. Baik. Jadi sebelum tu tak sebut pun nabi. Betul-betul kita kata qalan nabi ataupun qalar rasul. Terus ada alif lam. Itu masuk dalam alif lam lil ahdi az-zihni. Ada yang tak faham sini? Boleh ha? Adapun alif lam lil ahdil huduri, satu benda tu tak disebut pun sebelum tu. Satu benda tu tak disebut pun, satu kalimat ataupun objek tak disebut pun sebelum disebut kalimat tu yang ada alif lam ni. Dan juga bukan juga ada dalam zihin, tetapi apa yang disebut, objek yang disebut tu datang sekali dengan hadir sekali dengan si perkata dan juga pada pihak yang kedua. Ini contoh al-lailah, al-yaum, al-an. Al-lailah maknanya malam ini. Al-yaum hari ini. Alif lam tu dikata alif lam lil ahdi al-huduri. Ini objek tersebut dia datang dengan si perkata tu, penutur tersebut. Dan juga mukhatab tu. Al-an sekarang ini. Okey. Yang kedua, alif lam lil jins. Sebahagian kitab dia bahagikan dua kan. Alif lam ahdiyah, alif lam jinsiyah. Ataupun alif lam lil ahdi ataupun alif lam lil jins. Dan alif lam lil jins ni dia bagi dua. Satu li bayanil mahiyah, satu lagi lil istighraq. Mana bagi tiga, dia buat satu lagi. Samalah. Sebab alif lam lil jins ni juga disebut dengan beberapa nama, nanti kita tengok dalam syarah. Okey. Jadi alif lam lil jins, alif lam
yang didatangkan macam tadi alif lam tadi, dia bahasa Melayu dia apa orang sebut, mengkhususkan kepada sesuatu, satu benda yang tertentu. Dia sebut ja'a dhaifa akramtu dhaifa, maknanya kepada tetamu yang tertentu. Sama juga dengan alif zihni, dia menunjuk kepada objek yang tertentu, yang spesifik. Cuma bezanya yang tu disebut dulu, yang zihni tak disebut. Dia faham kan? Adapun lil jins, dia tak dia nak menerangkan hakikat jins, hakikat satu jenis, sejenis benda ataupun sesuatu. Contohnya ana sebut ar-rajulu aqwa minal mar'ati. Siapa nak terjemah? Man yutarjim? Hafiz. Ni Hafiz. Ar-rajulu aqwa minal mar'ati. Kau tak setuju dengan lelaki lebih kuat daripada perempuan? Betul? Betul? Lelaki itu dia ada beza. Yang ni alif lam lil jins ni, ulama sebut dia makrifah pada lafaz, nakirah pada makna. Makrifah pada lafaz, lafaz dia makrifah, ada alif lam, tapi makna dia nakirah. Sekarang ni ar-rajul, kita tak tujukan kepada mana-mana lelaki. Sebab tu dia tak dikata lelaki itu. Kita hanya terjemahkan lelaki lebih kuat daripada perempuan, tanpa kita takyinkan, tentukan mana-mana lelaki dan mana-mana perempuan. Sebab pada hakikat, semua lelaki lebih kuat pada perempuan ke ada perempuan lebih kuat pada lelaki? Ada orang perempuan lebih kuat pada lelaki. Pada hakikatnya, ada perempuan lebih kuat pada lelaki. Jadi ar-rajul sini dia bagi tahu jinsur rajul, ini hakikat orang yang ada ciri-ciri pengertian lelaki itu, dia lebih kuat daripada perempuan, tanpa menentukan mana-mana lelaki yang tertentu. Kita tak boleh kata tiap-tiap lelaki, maknanya semua lelaki tu mesti kuat daripada perempuan. Itu kenyataan yang salah. Kenyataan tu salah. Tapi sini bukan maksud kenyataan tu macam ni. Jadi dia kenyataan ni betul dah ni. Kenyataan ni tidak salah. Sebab kita tak memaksudkan mana-mana lelaki. Kita maksud jinsur rajul. Golongan kita kata lelaki lebih kuat daripada perempuan. Walaupun ada pada hakikat perempuan lebih kuat pada lelaki. Tapi melihat kepada fard, individu. Sebab tu kita cakap wasara sayyidina Muhammad, dia makrifah pada lafaz, nakirah pada makna. Sebab maknanya kita tak tentukan mana-mana lelaki. Boleh faham sini ya? Satu beza kalau kita sebut terjemah qara'tu kitaban. Qara'tu kitaban dengan qara'tul kitab. Kita jadikan alif lam ni, alif lam lil jins. Terjemah macam mana? Qara'tu kitaban. Aku baca kitab. Itu kan? Atau yang ni pula.
Aku baca kitab itu. Kalau kitab itu merujuk kitab yang tertentu. Anak-anak alif lam ni alif lam lil jins. Tahu tak? Adik, qara'tu kitaban. Tak tahu, Cak Zakira banyak. Qara'tu kitaban, aku baca sebuah kitab. Tanpa menentukan mana-mana kitab. Aku telah baca satu kitab. Kalau qara'tul kitab, aku baca kitab. Itu boleh terjemahnya tu. Qara'tul kitab, kalau nak jadikan alif lam ni alif lam lil jins. Beza baca satu kitab dengan kitab. Maknanya dia umum. Apa-apa yang namakan kitab, dia baca kitab. Termasuk dalam kataan ni lah. Kalau ni satu kitab je lah. Qara'tu kitaban. Yang ni qara'tul kitab. Tapi kalau alif lam tu kita kata alif lam, bukan alif lam lil jins, alif lam yang lil ahdi. Maknanya aku telah baca kitab itu. Dia sikit-sikit je. Tengok alif lam apa. Sebab tu kadang kita tengok dalam syarah-syarah, ulama bahaskan alif lam ni alif lam apa. Contohnya dalam matan jurmiyah apa? Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Falismu. Alif lam tu alif lam apa? Alif lam lil ahdi zikri. Sebab tadi sebut dah. Hak disebut tadi, hak ni yang nak sebut. Tapi sini nak tafsilkan lagi. Falismu yu'rafu, nak sebut dia punya apa ni, alamat-alamat dia. Baik. Jadi dapat bezakan dengan terjemahan tu. Qara'tu kitaban, aku telah membaca sebuah kitab. Kalau qara'tul kitab, aku membaca kitab. Aku telah baca kitab. Tadi dia umum. Maksud dia umum. Begitu juga kalau ana cakap macam ni. Ana nak suruh ambil pen. A'tini qalaman. Beri aku sebatang pen. A'tini qalaman. Maknanya ana tak takyinkan mana-mana kitab. Mana-mana pen. Bagi ana pen, betul ya, sebab ana cakap a'tini qalaman. Tapi kalau ana kata a'tinil qalama, ana merujuk kepada kolam yang tertentu. Alif lam tu alif lam apa? Zihni. Tak sebut pun. Tapi sebab ada benar yang maklum antara ana dan juga pihak yang kedua, mukhatab. A'tinil qalam. Ini berikan aku pen itu. Itu alif lam lil ahdi zihni. Boleh Faham sini? Okey. Yang ketiga lil istighraq. Alif lam. Ini alif lam istighraq ni maknanya meliputi. Maksudnya meliputi. Maknanya dia meliputi tiap-tiap individu. Tiap-tiap individu sesuatu perkataan tu, objek tersebut. Contohnya ana cakap apa? Al-insanu abdun. Sah tak ada nak jadikan alif lam ni alif lam lil istighraq. Tengok ulama kata alif lam lil istighraq ni kita boleh buang dia dan kita letak kul dekat tempat dia. Kullu. Kalau sah boleh. Boleh tak nak cakap kullu insanin abdun. Maknanya tiap-tiap insan, satu-satu insan. Tiap-tiap seorang, tiap-tiap individu manusia ni, ana, adnin, Safi, semua ni adalah hamba Allah Taala. Betul tak? Betul. Jadi boleh. Kita jadikan alif lam tu alif lam lil istighraq. Kita boleh letak kul. Dobit dia. Contoh lagi dalam Al-Quran, surah Al-Asr. Wal-Asr, innal insana lafi khusrin. Innal insan, alif lam tu alif lam lil istighraq. Yang ni tiap-tiap manusia tu di dalam kerugian. Lepas tu barulah di istisnakan. Kecuali siapa dia?
yang tak termasuk dalam manusia yang rugi. Tapi nak awal itu nak umumkan dulu tiap-tiap manusia tu di dalam kerugian. Yang ni kullu insanin lafi khusrin. Dia tak sama dengan ni. Yang ni bukan satu-satu. Yang ni kita kata ar-rajulu, kita kata lelaki. Bukannya satu-satu lelaki. Setiap individu lelaki lebih kuat daripada perempuan. Kita cakap macam tu. Kalau macam tu, salah. Sebab bukan tiap-tiap individu lelaki lebih kuat daripada perempuan. Sebab hakikatnya berbeza. Tapi kat sini, alilal istiqra', yang ni tiap-tiap individu. Yang ni kullu fardin. Nampak ah? Boleh faham tak Sabi? Cuma yang ni terbagi kepada dua, sama ada disebut atas jalan hakikat macam ini disebut, macam yang disebut ni kullu al-insan abdun. Jadi hakikatnya semua manusia tu tiap-tiap satu daripada manusia ni adalah hamba. Ini hakikat. Dan terkadang disebut atas jalan majaz. Disebut atas jalan majaz. Kita tengok. Ada yang tak faham? Yang tak jelas? Tak jelaskan balik? Boleh ha? Hak majaz tu nak bagi contoh lagi. Majaz ni macam nak cakap antar rajul. Ana datangkan alif lam. Antar rajul. Maknanya maksud kat situ kamu adalah seorang yang mengumpulkan sifat-sifat lelaki. Disebut antar rajul. Jadi alif lam tu dia istighraq, dia meliputi ke semua sifat-sifat lelaki. Okey. Baik, kata syarah rahimahullah. Wa tanqasimu al-mu'arrifatu ila salasati aqsam. Jadi al-mu'arrifah terbahagi kepada 3 bahagian. Wa dzalika annaha imma li ta'rifil ahdi aw li ta'rifil jinsi aw lil istighraq. Fa amma allati li ta'rifil ahdi fatanqasimu qismaini. Dan adapun alif lam alif lam yang alif lam yang adalah iaitu untuk mentakrifkan al-ahdi itu, fatanqasimu qismain, maka terbahagi kepada 2. Li'anna al-ahda imma dhikriyun aw dhihniyun. Karena al-ahad tu sama ada zikri ataupun zihni. Ataupun kita kata kerana satu yang maklum tu sama ada maklum pada sebut ataupun maklum pada dalam akal fikiran. Fal awwal ka qaulika ishtaraitu farasan summa bi'tul farasa. Yang pertama, maksud yang pertama apa dia? Al-ahdu zikri. Seperti kamu kata ishtaraitu farasan, aku telah beli seekor kuda. Summa bi'tul farasa, kemudian selepas tu aku jualkan kuda tersebut. Ai al-farasal madhkur. Tapi kalau nak cakap macam ni, ishtaraitu farasan summa bi'tu farasan, maknanya ana beli seekor kuda, kemudian ana jual kuda yang lain. Faham tak? Kalau nakirah, lepas tu datang nakirah. Maknanya ana beli seekor kuda, lepas tu ana jual seekor kuda yang lain. Bukan kuda yang ana beli tu. Kuda yang lain ana jual. Ai, maksud dia dalam perkataan ni, ishtaraitu farasan summa bi'tul farasa, ai bi'tul farasal madhkur. Tu yang disebut tadi, ana sebut tadi dengan makna al-madhkur. Walau qulta summa bi'tu farasan, nampak lakana ghairal farasil awal. Kalaulah kamu kata ishtaraitu farasan summa bi'tu farasan, lakana al-farasu tu yang dijual tu ghairal farasil awal, bukan faras yang pertama, bukan kuda yang pertama, maknanya kuda yang lain. Kalau anda tak datangkan alif lam. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Misbah tak ada alif lam.
Lepas tu dia datang pula al-misbahu fi zujajah. Misbah yang kedua ada alif lam. Maksudnya misbah yang kedua ni adalah misbah yang disebut tadi. Ai al-misbahul madhkur fihi zujajah. Zujajah tak ada alif lam. Lepas tu kali kedua disebut az-zujajah. Yani az-zujajah al-mazkurah. Pada pertama kali itu ka'annaha kaukabun durri. Tafsirannya tengok tafsirlah. Wasani ka qaulika ja'al qadhi. Wasani ni apa dia? Iaitu alif al lil ahdi dhihni. Yang kedua ni maknanya alif lam lil ahdi dhihni. Ka qaulika ja'al qadhi, telah datang qadhi. Tak sebut pun tadi qadhi. Tiba-tiba datang sebut ja'al qadhi. Ana datang ja'al ustaz. Ustaz mana? Maknanya dah ada maklum antara ana dan juga pihak yang kedua. Contohnya mai nak mengaji ni, kita mai satu masjid nak mengaji dengan Syekh Tariq. Lepas tu duk tunggu tak mai lagi. Lepas tu datang sahabat kita seorang ja'al ustaz ataupun ja'al syekh. Jadi kita tahu dah syekh siapa yang dimaksudkan. Walaupun tadi tak sebut pun syekh. Perkataan syekh dalam keadaan nakirah tak disebut. Tiba-tiba datang dengan makrifah. Ja'al syekh maknanya syekh yang tertentu di antara penutur dan juga pihak yang kedua. Wasani ka qaulika ja'al qadhi idza kana bainaka wa baina mukhatabika ahdun. Ada ahdun, ada ittifaq ataupun pemakluman fi qadin khas, pada qadi yang tertentu. Wa ammal lati li ta'rifil jinsi, adapun al untuk mentakrif jins, faka qaulika, maka seperti kata kamu ar-rajulu afdalu minal mar'ati, lelaki lebih afdal daripada perempuan. Boleh dah alif lam kat situ kita nak jadikan alif lam lil ahdi? Boleh tak? Alif lam situ kita nak jadikan alif lam lil ahdi. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Kalau kita nak maksudkan lelaki yang tertentu, tak ada masalah. Contohnya kita tengok lelaki ni bagus. Lelaki ni bagus, tolong orang dan sebagainya. Perempuan ni malah. Lepas tu kita kata ar-rajulu afdalu minal mar'ati. Lelaki itu lebih afdal daripada perempuan itu. Faham? Maknanya kita maksudkan lelaki yang tertentu dan perempuan yang tertentu. Atas penutur itulah dia nak cakap apa? Apa yang dia nak bagi tahu. Jadi boleh jadikan alif lam di situ alif lam lil ahdi. Sebab tu sini pun dia kaitkan. Dia kata faka qaulika ar-rajulu afdalu minal mar'ah idza lam nurid bihi. Nurid yang situ. Situ nurid ke? Tak. Idza lam turid situ. Zuhair nak kata turid lah sebab dia kata faka qaulika. Boleh nak kata nurid. Tapi berdasarkan yang perkataan sebelum tu faka qaulika, seperti perkataan kamu. Itu nurid ke? Sama. Sini nurid. Sebab sebelum tu dia sebut dah perkataan kamu. Maknanya bila kamu tak kehendakkan dengannya dengan perkataan kamu tu, dengan ta lah. Idza lam turid bihi rajulan bi'ainihi wa lam ra'atan bi'ainiha. Seperti kata kamu ar-rajulu afdalu minal mar'ati. Apabila kamu tidak kehendakkan dengan perkataan kamu ni seorang lelaki yang tertentu, dan kamu tidak kehendakkan juga seorang perempuan yang tertentu. Kamu tak masukkan mana-mana lelaki dan tak masukkan mana-mana perempuan. Waktu tu alif lam ni alif lam li ta'rifil jins. Itu nak memakrifahkan jins, satu benda, satu jins, satu jenis. Jins ar-rajul, jinsul mar'ah. Wa innama aratta, hanya saja kamu kehendak, anna hadzal, ini aratta pula. Jadi zahirnya ta lah. Wa innama aratta anna hadzal jinsa min haitsu huwa afdalu min hadzal jinsi min haitsu huwa. Hanya saja kamu kehendakkan bahwasanya jins ini, jins laki-laki ini, min haitsu huwa, tanpa dikaitkan dengan mana-mana satu, daripada sekira-kira dia. Faham tak? Ini digunakan dalam kitab-kitab lain, digunakan min haitsu huwa.
Maksudnya apa? Tak dikaitkan dengan apa-apa. Nak bagi tahu lelaki je. Nak bagi tahu lelaki tanpa dikaitkan lelaki yang macam ni, yang macam ni, yang macam ni. Itu ada kait. Lelaki yang soleh, lelaki yang buat baik. Itu ada kait dengan benda-benda yang lain. Ini nak bagi tahu jenis lelaki tanpa ada kaitan dengan yang lain. Lebih afdal daripada jenis perempuan tanpa ada kaitan dengan perempuan yang macam ni, yang macam ni, yang macam ni. Tak ada. Itu dia masukkan min haitsu huwa. Wa in nama aradta anna hadzal jinsa min haitsu huwa afdal min hadzal jins. Perempuan ni, jins perempuan ni min haitsu huwa. Daripada sekira-kira dia. Tanpa dikaitkan dengan apa-apa. Sebab kalau dikaitkan, boleh jadi perempuan lebih afdal daripada lelaki-lelaki. Perempuan yang baik, solehah, jaga diri dia dan sebagainya, lebih baik daripada lelaki-lelaki yang teruk ni. Itu bukan min haitsu huwa dah. Itu dah ada kait. Baik. Lepas tu dia kata wala yasihu, dan tidak sah an yurada bihadzal qaul anna kulla wahidin minar rijal afdalu min kulli wahidatin minan nisa li'anna al-waqi'ah bi khilafihi. Dan tidak sah juga bahawa dikehendaki dengan ini perkataan ar-rajul afdalu minal mar'ah. Tidak sah dikehendaki dengan ini perkataan bahwasanya tiap-tiap individu daripada laki-laki lebih afdal daripada tiap-tiap individu daripada perempuan. Tak sah sebab waqi' khilaf. Al-waqi' bi khilafihi. Jadi tak boleh nak jadikan alif lam di sini alif lam lil istighraq. Sebab bila kita sebut alif lam lil istighraq, maksudnya tiap-tiap satu individu. Wa kadzalika qauluka, begitu juga perkataan kamu, ahlakan nasad dinar wad dirham, telah membinasakan manusia itu oleh dinar dan dirham. Soal, adakah semua dinar dan semua dirham membinasakan manusia, memfitnah manusia? Tak. Dia nak bagi tahu jinsul mal. Ni satu nauk daripada harta, daripada duit. Dia membinasakan manusia, dia memfitnah manusia. Wa qauluhu, ini wa kadza qauluhu ta'ala wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan daripada air itu tiap-tiap sesuatu yang hidup. Ini tiap-tiap sesuatu yang hidup tu daripada air. Adakah daripada semua air? Maksudnya air yang tertentu. Maknanya maksudnya daripada jinsul ma', bukan daripada air ni, bukan macam tu maksud dia. Daripada jenis air. Ni nak sebut nama lain. Wa al hadhihi, yani al hadhihi al li ta'rifil jins ni hiya allati yu'abbaru anha bil jinsiyah. Dia al inilah yang ditakbirkan, diungkapkan daripada al ini, diungkapkan dengan perkataan lain, diungkapkan dengan bil jinsiyah. Alif lam al jinsiyah. Ada setengah kitab sebut alif lam al jinsiyah. Alif lam lil jins. Samalah tu. Ataupun al wa yu'abbaru anha aidan billati li bayanil mahiyah. Yani al li bayanil mahiyah. Jumpa kitab kata al li bayanil mahiyah, maksudnya alif lam lil jins. Ataupun wa billati li bayanil haqiqah. Dan diungkapkan juga dengan al untuk menerangkan hakikat sesuatu. Jadi jumpa dalam kitab al li bayanil haqiqah, maksudnya al lil jins. Baik, yang ketiga wa ammal lati lil istighraq. Adapun al allati lil istighraq, al untuk istighraq, fa ala qismain, maka di atas dua bahagian. Lepas tu ada bawah tu pun nombor 3 tu Syekh Muhammad Muhyiddin ada sebut faedah di situ, yakni perbezaan antara al
lil istighraq dengan al li bayanil haqiqah. Al lil istighraq boleh nak istisna. Kita boleh nak istisnakan nak mengkecualikan, nak istisna daripada perkataan yang dimasuk alif lam lil istighraq. Tapi kita tak boleh nak istisna daripada perkataan yang dimasukkan alif lam lil jins, alif lam jins. Itu boleh bacalah. Baik. Jadi kata syarah wa ammal lati lil istighraq fa ala qismain. Sebab apa kata dua bahagian? Li anna al istighraq imma an yakuna bi'tibari haqiqatil afrad atau bi'tibari sifatil afrad. Sebab istighraq itu sama ada ia dengan mengambil kira ataupun mengambil iktibar, dengan melihat kepada hakikat individu-individu tu, melihat kepada hakikat dia tiap-tiap satu individu, ataupun dengan melihat kepada sifat bagi individu. Macam tadi kita kata innal insana abdun. Sesungguhnya manusia itu hamba. Jadi hakikat bagi tiap-tiap individu tu hamba tak? Itu melihat kepada hakikat afrad. Memang kesemuanya hamba. Satu yang tu lihat pada hakikat. Satu lagi lihat kepada sifat. Jadi kita tengok contoh dia. Fal awal apa? Iaitu al-istighraq bi'tibari haqiqatil afrad. Seperti wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia, semua manusia diciptakan semua manusia tu dalam keadaan lemah. Ai kullu wahidin min jinsil insan dhaif. Yani kullu wahidin min jinsil insan, yani min haqiqatil insan, kesemuanya dhaif. Setiap satu. Ada insan yang diciptakan dalam keadaan kuat? Tak ada, semuanya pada hakikat lemah. Jadi boleh kita kata al-insan ni alif lam di situ alif lam lil istighraq. Yang kedua, asani apa? Istighraq bi'tibar sifatil afrad, dengan melihat kepada sifat-sifat bagi individu. Contohnya kamu kata nahu qaulika antar rajul. Antar rajul ni kita majas tadi tu. Antar rajul. Ai al-jami'u, yani antal jami'u li sifatir rijal al-mahmudah. Yani kamulah rajul. Kalau antar rajul dengan antar rajul beza. Maknanya antar rajul. Maknanya dia ni nak bagi tahu seorang lelaki yang terhimpun padanya sifat-sifat lelaki yang sifat-sifat yang terpuji. Datang mana ada makna tersebut? Alif lam tu. Alif lam tu bagi makna tersebut. Contoh lain lagi, contoh pemain bola, yang ni kata yang ni laib, masing-masing kata ni laib, mahir dan sebagainya, bagus lah. Lepas tu ni seorang datang kata si fulan tu, contoh kata Maradona huwal laib, ada alif lam. Maknanya orang kata terhimpun padanya ciri-ciri pemain yang hebat, pemain yang ciri-ciri yang terpujilah seorang pemain. Dengan perkataan adanya alif, dipaham tu dengan adanya alif lam pada perkataan al-laib. Lepas tu dia datangkan dhabit dia. Wa dhabitul ula, dhabit yang pertama. Dhabit yang pertama ni dhabit al-istighraqiyah yang pertama, iaitu dengan bi'tibari haqiqatil afrad. Dhabit yang pertama an yasihha hululu kull mahallaha ala jihatil haqiqah. Bahwasanya sah, maknanya sah kita kata duduk ataupun mengambil perkataan kul tu akan tempat al, mahallaha mahalla al, ala jihatil haqiqah, atas jalan hakikat. Maknanya kita boleh letak kalimat kul, kita buang kalimat al, kita gantikan kalimat al dengan kalimat kul di situ. Itu maksud dia
yasihu hululu kullin mahallaha, ini mahalla ala jihatil haqiqah. Fa innahu law qila wa khuliqal insanu dha'ifa la sahha wa khuliqa kullu insanin dha'ifa la sahha dzalika ala jihatil haqiqah. Maka sesungguhnya kalau dikatakan diciptakan tiap-tiap manusia itu hal keadaan dia lemah, nescaya sah apa yang dikatakan itu. Apa yang dikatakan itu atas jalan hakikat. Wa dhabitu tsaniyah, dhabit yang kedua, an yasihha hululu kullin mahallaha ala jihatil majaz. Samalah macam yang pertama, cuma sah kul ambil tempat al tapi di atas jalan majaz. Fa innahu law qila anta kullu rajul, kamu ni kullu rajul, la sahha dzalika ala jihatil mubalaghah. Dan saya sah perkataan apa yang dikatakan ini di atas jalan mubalaghah. Sebab kita cakap ni nak mubalaghah ya, majaz lah. Kama qala alaihi salatu wassalam, seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu saydi fi jawfil fara, yakni kullu sifatis saydil jayyidah fi jawfil fara. Fara ni himar wahsy, himar liar. Jadi Himalaya ni antara binatang perburuan yang terbaik lah. Antara binatang perburuan yang terbaik. Lepas tu nak bagi tahu sini kullu saydi, yakni kullu sifatis saydil jayyidah di dalam perut himar wahsy. Ini satu perumpamaan yang diberikan kepada orang yang dilebihkan atas orang lain. Bahawa dalam ada sebutlah bawah tu, nombor 2 tu. Dan ada sebab kenapa Nabi cakap macam tu. Kisah dia, kisah Nabi dengan Abu Sufyan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Sufyan, wa kana Abu Sufyan qad jaa fasta'tana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahajabahu an-nabi burhatan summa adhina lah falamma dakhala qala ma kitta ta'dhanu li hatta ta'dhana li hijaratil jalhamatain faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Sufyan anta kama qil kullu saydi fi jawfil fara, ma'nahu idza ana hajabtuka lam ya'tarid ahadun ala hajbihi wa huwa yudrabu liman yufaddalu ala ghairihi wal jalhamatain janimal wadi. Jadi Abu Sufyan datang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin nak masuk jumpa Nabi. Nabi tahan dia, Nabi hijab dia. Maknanya ada orang lah tak benarkan dia masuk. Lepas tu datang Bilal, datang orang lain, semua dia bagi masuk. Dia tak dapat masuk. Abu Sufyan ni orang besar. Orang besar. Jadi hajabahu Nabi burhatan, seketika. Lepas tu baru Nabi bagi kebenaran. Jadi bila dia masuk, dia kata hampir-hampir kamu tak izin aku masuk, sehinggalah kamu bagi izin kepada batu-batu. Faham tak? Hampir-hampir kamu ni tak mau bagi aku izin, sehinggalah kamu bagi izin kepada batu. Bagi izin kat batu dulu, baru bagi izin kat aku. Soalnya macam tu. Jadi apa Nabi kata kat dia? Wahai Abu Sufyan, kamu tu seperti mana dikatakan kullu saydi fi jayfil fara. Makna dia apa? Bila aku hijab kamu ni, aku tak bagi kamu masuk, maka orang lain nanti yang tengok ni, dia takkan kritik lagi bila aku hijab mereka. Maknanya Abu Sufyan yang ada pangkat ni pun kena hijab, takkanlah kami yang biasa-biasa para hamba ni kena hijab, kami nak bising. Macam itulah Nabi maksud kataan tu. Yani maknahu an idza ana hajabtuka, apabila aku hijab kamu, nescaya seseorang pun tidak akan kritik disebabkan kerana kena hijab. Sebab hak ni pun kena hijab, hak ada pangkat ni pun kena hijab, kami kena hijab lagilah, apalah sangat kami ni. Dan perkataan ni disebutkan kepada orang yang dilebihkan di atas orang lain. Macam contohnya kita kena marah dengan ustaz ataupun dengan syekh kita. Tapi kita tengok syekh itu dengan anak dia pun teruk ke anak dia kena. Anak dia lagi dia sayang. Dengan anak dia pun kena teruk, apalah sangat kita ni. Macam itulah.
Apa ni makna perkataan tu. Wa qaul lagi kama qala wa qauli syair laisa 'ala Allahi bimustankarin an yajma'al 'alama fi wahidin. Tu boleh tengok bawah tu makna dia. Syahid dia dekat al-alam tu. Lepas tu kata musannif rahimahullah wa ibdalul lam miman lughatun himyariyah. Jadi ada satu lughah nama dia lughah himyariyah, satu kabilah daripada kabilah-kabilah di Yaman. Kabilah Himyar yang mana mereka menukarkan alif lam kepada mereka tukar lam kepada mim. Kalau kita kata ar-rajul, mereka sebut am-rajul. Faham? Dia sebut dekat mim. Kata syarih rahimahullah lughatu himyar ibdalu lam al miman. Lughah himyar menukarkan lam adalah menukarkan lam pada al tu tukar pada mim. Waqad takallama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi lughatihim. Nabi pernah cakap dengan lughah mereka ni. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertutur dengan lughah mereka ni. Idz qala, ketika mana Nabi cakap laisa minam bir amsiyamu fin safar. Dalam hadis bukanlah daripada kebaikan itu berpuasa pada ketika safar. Ini ada banyak perbahasan lagi lah. Dalam mazhab kita maknanya di ketika safar kalau mampu itu yang afdal. Dan sebab Nabi sebut ni pun ada sebab. Itu boleh tengok perbahasan ulama. Panjang. Nak bagi tahunya kat sini syahid kita Nabi bercakap dengan lughah himyar, iaitu tukar lam tu dengan mim. Laisa minam siyam, laisa minam bir am siyamu fim safar. Wa alaihi qaulu syair dzaka khalili wa dhu yuwasiluni yarmi warai bim sahmi wam salimah. Cuba cakap. Latihan. Syahid kita kat bam sahmi, bim sahmi. Asalnya bis sahmi, bim sahmi. Lepas salimah. Artinya as-salimah. Jadi wam salimah. Jadi am salimah. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup dulu hari ni. Kemudian wal mudhaf ila wahdin satu lagi.